billah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, barisan ahli dan kuasa, surau, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, keredaan, keampunan dan keselamatan dunia dan akhirat dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesiapa yang memang betul-betul ikhlas untuk memohon akan perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini pertemuan kita pertama selepas raya kan? Alhamdulillah, bertemu juga kita selepas hari raya. Ini dah 13 Zulkaidah, dah masuk 13. Besok siapa nak puasa, bolehlah puasa. Yang tak habis puasa 6 tu, tak hati-hati nak puasa, puasalah pula dalam bulan Zulkaidah ni. Bulan Zulkaidah ni nampak macam sepi, tapi dia hebat. Kebanyakan umrah Nabi SAW semuanya dilakukan dalam bulan Zulkaidah, kecuali umrah yang terakhir, iaitu Nabi SAW lakukan, iaitu umrah beserta dengan haji pada 10 Zulhijjah, haji yang terakhir tu. Nabi SAW mengerjakan umrah pada 6 Hijrah tetapi tak dapat pergi, iaitu dipanggil umrah Hudaibiyah, bantah balik. Tetapi dikatakan Nabi telah pergilah sebab Nabi berniat dan bertahlul. Kemudian pada tahun 7 Hijrah Umratul Qadha. Kemudian pada tahun 8 Hijrah ketika pembukaan Mekah. Kemudian 9 Hijrah Nabi tak pergi. Ada banyak sebab-sebab yang disebutkan oleh ulama-ulama sirah. Antaranya Said Ramadan Al-Buti menyatakan 6 Hijrah itu Nabi pergi, 7 Hijrah Umratul Qadha, 8 Hijrah beserta dengan pembukaan Mekah pada bulan Zulkaidah juga. Tetapi 9 Hijrah itu Nabi SAW tak pergi, cuma Nabi hantarkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali serta rombongannya untuk ke Mekah menunaikan haji pada tahun 9 Hijrah. Kerana ada beberapa sebab, antaranya kebanyakan patung-patung masih berada di situ. 8 Hijrah dibuka negara Islam tapi tak dibersihkan daripada patung-patung, berhala-berhala. Maka dibersihkan berhala-berhala sekeliling Kaabah itu, dan baginda Rasulullah SAW mengarahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menghalau orang-orang musyrikin yang masih lagi bertawaf di tanah haram. Rasulullah suruh dia pergi daripada Mekah, beri 4 atau 3 bulan tempoh untuk keluar daripada Mekah. Kalau nak kekal di Mekah, masuk Islam. Kalau tak nak, keluar. Ramai yang keluar, ramai juga yang kekal dalam dan masuk Islam. Sejak dari itu, sejak daripada Haji Abu Bakar dan Sayyidina Ali itu, yang disebutkan sebagai Hajjatul Akbar dalam kitab fiqh sirah Said Ramadan Al-Buti, maka dari situ tak lagilah masuk orang-orang kafir, no entry for non-Muslim sejak 9 Hijrah. Dan ada pula yang menyatakan 9 Hijrah itu Rasulullah SAW tak pergi sebab tahun 9 Hijrah delegasi-delegasi ataupun
raja-raja yang berada di keliling negara Madinah, yang berkuasa di keliling Madinah, nak datang kepada Nabi ke Madinah untuk memeluk Islam. Sebab tahun ke-7 Hijrah gecatan senjata. Betul? Kalau kita sejarah dia ulang-ulang balik je ni, bukan saya ajar baru ni. Tuan-tuan jangan macam perkara baru pula, kan? Benda yang ulang-ulang semula. 6 Hijrah tu gecatan senjata. Antara perjanjian Nabi SAW dengan orang musyrikin ialah gencatan senjata selama 10 tahun. Betul? Lepas gencatan senjata 10 tahun tu, tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah stop senjata. Gencatan senjata, perjanjian. Rasulullah keluarkan pen dan kertas pula untuk tulis surat kepada raja-raja di keliling Madinah. Berdakwah menggunakan kalam. Tulis surat semua sekali. Habis surat. Perang lah, gencatan senjata, tak ada kan? Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah, gencatan senjata dengan musyrikin, kan? Bukan dengan orang Yahudi. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, balik kepada tadi, Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijrah menaikkan fardu umrah. Pada tahun ke-10 Hijrah Hajjatul Wada. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi SAW bergerak dalam bulan ini, Zulkaidah. Lepas Zulkaidah, Zulhijjah, kan? Seramai dalam kitab hadis menyebut, dalam kitab sirah menyebutkan lebih kurang 70,000 para sahabat mengiringi Nabi SAW bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah. 70,000 orang. Bayangkan, 10 tahun lepas program hijrah daripada Mekah ke Madinah, seramai 40 orang lebih kurang. Tetapi balik semula ke Mekah setelah 10 tahun Nabi berdakwah, 70,000 orang. Ada yang sampai kata 100 lebih ribu yang hadir mengikuti Nabi SAW dalam Hajjatul Wada. Dalam habis Nabi SAW berhajjatul wada, hujung tahun, iaitu pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah, Rasulullah pun pulang ke Madinah. Pulang semula, tak duduk dekat tanah air dia, pulang ke tanah Madinah. Sebab di Mekah ada kemuliaannya, iaitu Kaabah. Di Madinah apa dia kalau tidak Nabi SAW? Maka Rasulullah balik ke Madinah. Sebelum balik, turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Suatu surah yang terakhir turun. Surah apa, Haji Mazin? Surah yang terakhir turun dalam Al-Quran. Ini satu surah, satu ayat, satu surah komplit. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pembukaan Mekah. Cerita tu 2 tahun lepas, 8 Hijrah, tapi ayat diturun 10 Hijrah, menceritakan tentang pembukaan Mekah 2 tahun yang lalu. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan Mekah. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu masa 8 Hijrah, dah masuk berbondong-bondong masuk. Yang tak nak keluar. Jadi kat Mekah tinggal orang muslimin sahaja. Maka apa yang Allah perintahkan setelah menang? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu dengan memuji-muji Tuhanmu dan mohon ampun, bukan hora-hori, tak, tetapi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, memuji Allah, alhamdulillah, dan istighfar. Maka riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anhu menafsirkan mensyarahkan ayat daripada ayat surah ni tadi. Maka Aisyah mengatakan Rasulullah SAW selepas turun ayat itu, baginda banyak membaca dalam sujud dan rokoknya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sebut ramai-ramai. Subhanakallahumma, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ketinggalan itu perkataan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ketiga-tiga itu
Nabi sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau wahai Tuhanku, wa bihamdika, dan dengan segala puji-pujian untukmu, Allahumma ghfirli, dan ampunkan dosaku. Dia lebih kurang macam apa ni, tasbih kafarah yang kita baca selepas majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, kita asyhadu an la ilaha illa anta, dia asyhadu an la ilaha illa anta tak ada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, gitu. Ditambah asyhadu an la ilaha anta tu buang, kita letak Allahumma ghfirli, bacaan dalam sujud dan rukuk. Selama 70 hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca benda ni. Yalah, daripada akhir Zulhijjah, start awal Muharram sebulan Muharram, sebulan Safar, masuk Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Lebih kurang 10 hari. 70 hari lebih kurang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa ini, wafat. Jadi di akhir-akhir hayat baginda Rasulullah baca doa ni. Sebab mempraktikkan ataupun mentanfiz, melaksanakan perintah Allah supaya bertasbih, memuji-muji Tuhannya dan beristighfar. Jadi kalau dapat kemenangan, jangan hori Allahu Akbar saja, istighfar. Mungkin dalam menuju kemenangan itu ada kesalahan dosa yang kita buat. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dalam bulan Zulkaidah ini, tuan-tuan yang dikasihi Allah, kita ada beberapa soalan kalau boleh jawab. Memang boleh jawabnya, kan? Bulan-bulan haji bermula daripada bila? Bulan haji bermula daripada 1 Syawal sampailah 10 Zulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Hari-hari hajilah, bulan-bulan haji. 1 Syawal, kita 1 Syawal tak terasa bulan haji, rasa raya je. 1 Syawal masuk sampai 10 Zulhijjah. Jadi bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah separuh sampai 10 hari bulan. Maknanya melontar tak termasuk dalam bulan-bulan haji, tapi dikerjakan hajilah masa tu. Kemuncaknya 9 Zulhijjah, kita berarafah, kan? Dan kemuncak kita di sini, kita semayang hari raya dan berkorban. Dan Zulkaidah ini selain daripada dia bulan haji, dia juga bulan haram. Dia juga bulan haram. Kalau Syawal dia bulan haji kan, tapi bukan bulan haram. Zulhijjah dia bulan haram, tetapi separuh saja bulan haji sampai 10 hari bulan. Tapi Zulkaidah dia bulan haram seluruhnya dan bulan haji seluruhnya. Itu dia Zulkaidah. Jadi tak terpandang Zulkaidah ni. Kita dalam Zulkaidah pun mesyuarat bulan Zulhijjah punya, nak raya korban dan sebagainya. Zulkaidah ini banyak peperangan-peperangan berlaku, dan banyak umrah Nabi SAW berlaku pada ketika ini. Perjalanan Nabi ke Mekah dalam waktu Zulkaidah. Ada ulama-ulama menyatakan bulan-bulan yang Allah sebut sebagai arba'atun hurum, 4 bulan yang haram itu dah tak ada maknanya sekarang. Bulan haram itu bulan yang tidak boleh melakukan kejahatan-kejahatan atau perang ataupun merangkut nyawa dan sebagainya. Bulan Zulkaidah tak boleh. Bulan-bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan masih ada lagi. Antaranya ulama-ulama menyebutkan, Yusuf Qardawi sebutkan, antaranya ialah bulan-bulan haram ini, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, serta jauh sikit bulan 7 iaitu bulan Rajab. Bila melakukan amalan-amalan ibadah kebajikan, berganda-ganda pahalanya. Begitu juga kalau melakukan amalan-amalan kejahatan, berganda-ganda keburukannya. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Itu kelebihan bulan Zulkaidah. Jadi kalau puasa dalam bulan ni, puasalah esok 13, 14, 15. Puasa abyam. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah, pada hari ini kita sebutkan sedikit tentang dosa-dosa besar yang dia ada dalam kitab Az-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar, iaitu yang sepadan dengan suasana kita pada hari ini. Tajuknya meninggalkan haji sehingga mati. Antara dosa besar yang ke-117, dia ada 189 dalam dosa ni.
189, tapi saya tepuklah ikut kesesuaian masa kita bincang. Yang lepas kita sebut tentang tentang meninggalkan puasa dan sebagainya, meninggalkan zakat dan sebagainya. Yang ini meninggalkan fardu haji sehingga mati. Nabi SAW dalam keterangan yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu disebut bahawa Rasulullah SAW menjelaskan, sesiapa memiliki bekalan atau kenderaan yang dapat membawa dirinya ke Baitullah tetapi tidak juga menunaikan haji, maka tidak ada pilihan baginya kecuali dipersilakan. Cantik sungguh terjemahan dekat sini. Kecuali dipersilakan mati secara Yahudi dan Nasrani. Penat semayang, penat puasa, ngutuk orang Yahudi, geng mereka mati. Kenapa? Tak berusaha untuk menunaikan haji. Jadi semua orang, miskin, kaya, perempuan, lelaki, maka hasrat di dalam hati untuk menunaikan haji mesti ada. Jangan pasrah. Orang-orang yang tak ada duit, kumpul RM10, RM5, ya Allah, terima kasih jadikan aku miskin, tak fikirlah aku nak pergi haji, tak payah. Tak ada, tak. Harapan itu tak, mesti ada pengharapan untuk menunaikan fardu haji. Ada dia punya dia punya kemampuannya. Kalau di Malaysia termasuk satu lagi kemampuan ada tambang, kemampuan ada bekalan, kemampuan ada kenderaan, kemampuan keamanan, satu lagi kemampuan meninggalkan bekalan untuk orang yang ditinggalkan, tambah satu lagi kota. Kalau tak mampu, dah mampu semua dah, siap. Tiket ada, kapal terbang ada, walaupun kita punya tiket ada dah, semua siap lah. Duit ada, simpan dalam bank dah, semua dah dalam tabung haji. Kota tak dapat, minta tak dapat. Mudah-mudahan itu sebagai alasan kita kalau tak dapat pergi. Tapi jangan sampai alasannya tak ada duit. Kalau macam tuan-tuan yang memang tak ada duit, no hal lah. Ni yang ada duit tapi tak daftar lagi. Kami tak letak tabung haji, Ustaz, kalau tabung sendiri je. Tak ada, bocor, letak tabung haji 1,300 pun tak nak daftar lagi. Sebab kata dia, tiba-tiba sebelum kita nak mengumpul 1,300 pun tak payah, tak daftar lagi, tiba-tiba mati dalam keadaan kereta 3 biji kat rumah, aircon 2 biji kat rumah. Agak-agak boleh tak kita cakap dengan Allah, aku tak mampu pergi haji? Niat nak bergerak, mendaftar pun tak lagi. Baik lepas ni pergi daftar yang belum haji. 1,300 je, simpan dulu duit tu. Nak pergi sofa ke apa ke, relax dulu. Ini wajib sebelum kita bulan-bulan bayar tu. Tapi Ustaz, saya tak masukkan sebab tak boleh keluar semula. Memang tak boleh keluar semula. Kalau boleh keluar semula, tak pergi-pergilah haji. Jadi kena daftar. Ada pula yang nunggu. Ada juga orang macam ni. Dia kata, Ustaz, orang lain dapat jemputan, saya tak dapat kan? Engkau daftar bila? Dia daftar, Ustaz. Kena daftar. Dia tak tahu kena daftar. Dia dah masuk tabung haji, bulan-bulan masuk potong-potong, tapi tak daftar tu. Maka kena juga pergi. Dia tak tahu, dia tunggu-tunggu rupanya tak daftar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada duit lebih, jangan belikan kemewahan-kemewahan yang sangat, tetapi daftar dulu. Saing-sainglah. Jangan langsung, saya tak berani cakap. Ada ustaz cakap haram bermewah-mewah sebelum pergi haji. Oh, saya tak berani cakap macam tu. Kan? Nanti kata nak beli ni tak boleh langsir, tak boleh apa, tak boleh sebelum pergi haji. Tak, kumpul duit sikit-sikit. Ada hasrat untuk pergi haji, yang kemewahan tu berpada-pada dulu. Jangan beria-ia sangat. Tambah rumah sana, atas, bawah, tepuk bawah lagi, buat swimming pool lagi. 1,300 belum ada duit nak daftar haji. Kan? Ini wallahu a'lam. Kalau lah agak-agak mati, agak-agak macam mana nak ditanya oleh Allah Subhanahu taala, nak mati Nasrani ke mati Yahudi? Gitu. Jadi benda ni simple aja, bukan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan dah pergi haji lah, anak tuan-tuan bagi tahu mereka daftar haji lah, disebut beli ni, ganti sport rate, ganti ni. Haji tak daftar. Walaupun daftar hari ni 2,147 baru pergi, tapi daftar. Menunjukkan kesungguhan untuk kita pergi haji. Jangan nasihat anak, apa ni, jaga kesihatan baik-baik, itu tak, daftar haji. Sebagaimana kita nasihat mereka semayang, puasa, haji, jangan lupa itu rukun Islam yang kelima, kena nasihat juga. Orang nasihat ni semayang kan, semayang jangan tinggal, cucu-cucunya, anak-anaknya tinggal semayang semua dah. Haji macam mana? Anak kita punya gaji 7,000, 8,000,
Haji belum daftar, tak ada duit ke? Subhanallah. Jadi fikir-fikirkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tonggak sebagai wajibnya haji, sebagai dalil wajibnya haji ialah surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ditetapkan Allah atas manusia haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu untuk ke sana. Mampu itu tengok keadaan kita. Mampu ni seolah bukan kita pasrah. Aku tak mampu. Tak, dah usaha belum? Dah usaha, dah buat tapi tak mampu. Baru nama tak mampu. Jangan pasrah awal-awal tak mampu. Wallahu a'lam. Al-Bazzar radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam kitab ini oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, mengutip kata-kata riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar, mengatakan bahawa Islam itu terdiri dari 8 bahagian, 8 perkara. 8 ni kena disempurnakan. Jangan satu kita hebat tapi yang lain tinggalkan. Biar sikit-sikit tak apa, tapi 8 penuh. Kalau kita iktibarkan seperti mangkuk 8 ni, 8 mesti ada isi. Jangan satu penuh, hebat, cantik, cat lagi, warna kilat-kilat, tapi satu buruk je biarkan gitu. Jangan. 8 kena sempurna. Biar sikit-sikit tapi semua ada. Yang pertama, kata Al-Bazzar ialah maksud dikeluarkan Al-Bazzar mengatakan bahawa Islam terdiri dari 8 bahagian, iaitu Islam. Yang pertama Islam, maksudnya kalimat itu satu bahagian. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut. Nak tak nak kena sebut. Kalau orang yang baru nak convert masuk Islam, wajib sebut. Bahasa Arab, bahasa Melayu tak ada, tak jalan. Pelat-pelat lah kau, sebutlah juga. Tak payahlah ustaz, dia memang tak kerti bahasa Arab, kekok-kekok bahasa Melayu, bahasa dia sudah. Tak, sebut juga. Asyhadu lah, sebut juga. Yang baru masuk Islam kan, asyhadu. Kadang-kadang dalam masuk Islam pun asyhadu lagi tak habis-habis. Kan? Asyhadu jadi asyhadu. Berapa tahun masuk Islam? Sejak lahir lah ustaz masuk Islam, kan? Tapi asyhadu lagi. Tak apalah. Tapi kita ada. Jangan sampai tak ada. Jadi kita tidak wajib menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah sebab kita memang dah lahir daripada perut ibu yang muslim. Bersyukur kita. Ibu kita melahirkan kita dalam keadaan dia muslim. Tetapi kena perbaiki dan renew balik dengan kalimah la ilaha illallah. Sebut banyak-banyak kalimah la ilaha illallah. Ajar anak-anak sebut la ilaha illallah. Yang kedua iaitu solat. Mangkuk yang kedua solat. Cantik lah solat kita, tak payah bincang lah. Solat kita solat duha ada, solat tahajud ada. Sini kan semua ahli-ahli duha kan. 8 je kan setiap hari, 8 rakaat kan. Saja je cakap macam tu. 8, ada yang buat sampai 12. Sebab riwayat ada kata sampai 12, ada buat 12. Tapi riwayat yang masyhur 8 rakaat je, buat 8. Tapi biasanya tak buat lah kan. Biasanya tak buat. Ni tanya bukan main lagi. Yang 8 ke 12 Ustaz? 8 pun boleh, 12 pun boleh. Sebab ada hadis-hadisnya dan ada dalil-dalil ulama. Tengok fiqh sunnah ada. Tapi yang dipilih tak buat. Pilih 2 okey lagi. Tak buat pilih ni. Kacau. Tak apalah. Sembahyang ni sunatnya, wajibnya okey, cantik. Syahadah tadi pun cantik lah. Kita boleh sebut kan. Kelas fardu ain dulu kita sebut cantik lah. Kemudian sembahyangnya, sembahyang zakat, sembahyang sunat, sembahyang wajib cantik lah. Tahajudnya ada, rawatibnya ada, walaupun hanya kat masjid, kat rumah tak buat kan gitu. Buat lah gitu. Cantik lah sembahyang kita. Tarawihnya cantik, apa semua cantik, hebat lah. Fatihahnya okey, bacaannya okey, doanya, wiridnya semua cantik. Cantik dah alhamdulillah. Mangkuk kedua. Mangkuk ketiga, mangkuk pula. Apa ni? Okeylah kita mangkuk lah. Kita sebut mangkuk. Dengan mangkuk ayun sudah. Mangkuk. Yang ketiga iaitu mangkuk zakat kita. Nak dipenuhi. Zakat termasuklah yang wajib dan sunat. Sunat maksudnya sedekah kita dan sebagainya. Cantik kan mereka. Islam itu bahagian Islam yang zakat ini. Slot zakatnya ni. Zakat fitrahnya, zakat hartanya dan sebagainya. Okey.
Kita punya infak bulanan kita, okey. Buat potongan gaji terus infak, kat yatim tak boleh lah potong, rugi je. Buat tempat lain. Menyesal sama sekarang. Potongan yatim. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah, zakat kita sempurna, derma kita hebat, Allah hebat, semayang pun hebat. Yang keempat, jangan dibiarkan puasa. Puasa sunat dan puasa wajib. Cantik juga. Jangan semayang hebat tapi puasanya alah miskin, setitik dua titik je penuh. Puasa semayangnya full. Tertumpah-tumpah lagi nak isi, tak muat lah. Semayang apa lagi aku belum semayang gitu. Tapi puasa tak dibuat, sikit-sikit buat. Janji ada sikit, jangan kosong langsung mangkuk puasa tu. Boleh tuan? Kalau istilah boleh digunakan mangkuk tu lah. Kemudian haji satu bahagian. Kena, walaupun tak pergi, pengharapan kita letak di situ. Kumpul duit kita dah buat kat situ. Maksudnya tindakan untuk haji tu dah ada. Tindakan untuk puasa dah buat, sembahyang dah buat. Haji apa kita dah buat sekarang? Daftar dah Ustaz, okey lah, kumpul dah RM20 sebulan masuk. RM20 memang 100 tahun lagi lah. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi haji satu bahagian. Kena ada niat di hati. Jangan langsung tak ada niat nak pergi haji. Yang keseterusnya berapa dah? Yang keenamnya iaitu amar makruf satu bahagian. Ni yang jarang-jarang buat ni. Semayang boleh tahan, haji boleh tahan, umrah boleh tahan, orang sebelah ajak semayang pun tak pernah. Ini mangkuk tu tak ada lagi kosong. Mangkuk amar makruf ni kosong. Semayang okey, taubat dia semayang, puasa, derma. Amar makrufnya mana? Tak ada. Ni kena isi sekurang-kurangnya. Kesempatan kita dipanjangkan umur ni, isilah ni bahagian Islam yang bahagian amar makruf, walaupun hanya dalam keluarga kita. Buat kawan-kawan kita dekat, jom semayang. Tak pernah nak sebut jom semayang dulu. Tak pernah. Nak mana? Semayang. Dia tak ada nak ajak kawan dia sebelah, jom semayang. Ajak aja. Itu amar makruf kita. Jadi jangan sampai tak ada. Semayang, puasa, haji, umrah. Lepas tu zakat, semayang pun hebat. Amar makruf tak ada. Isteri ada dah, kejut anak semayang subuh. Kita tak kejut kan, orang lelaki. Tu ada dah. Kita ni aku yang kejut bini kan. Kan? Wallahualam. Takkan setakat kejut bini je amar makrufnya. Amar makruf satu bahagian. Yang keenam. Yang ketujuh, yang ke-8 agak. Nahi mungkar satu bahagian. Nahi mungkar satu bahagian. Ada dah buat lah nahi mungkar. Nahi mungkar ni kalau kita lihat dalam kitab-kitab tentang dakwah ni, yang wajib kita ingkari ialah yang ittifaq ulama mengatakan benda tu haram. Ittifaq ulama mengatakan benda tu haram, kita hendaklah nahi mungkar. Benda ittifaq yang benda tu haram. Benda yang tak ittifaq tak apa. Macam misalnya apa yang tak ittifaq kata haram, misalnya main chess. Ulama-ulama yang lain, Hanafi, Maliki kata haram, Imam Syafi'i kata makruh. Jadi kita cuma nasihat, janganlah main kalau boleh. Itu je. Taklah kita ambil ni buang terus, tak ada. Tapi kalau ittifaq haram, tutup aurat, maka kita marah orang kita. Kenapa tak tutup aurat? Kenapa tak tutup? Marah, nahi mungkar. Begitu. Ittifaq benda tu haram. Wallahu a'lam bissawab. Macam stokin, perempuan stokin. Ada mazhab-mazhab lain selain Syafi'i, perempuan takkan stokin, tak apa. Tidak, bukan aurat kata dia. Tetapi Syafi'i aurat kaki perempuan tu. Kita jangan tengki-tengki marah. Kau nak jadi bodoh kan? Jadi kafir ni, tak pakai stokin ni. Jangan gitu. Jangan marah sangat sebab dia ikhtilaful ulama. Tapi yang tak pakai seluar tu yang kita marah, tak pakai baju ni. Kan? Pakai gantung-gantung gitu je. Itu yang iktifaq ulama kata haram, itu kita cegah. Tapi masalahnya mangkuk kita fikir sendirilah tuan-tuan. Sekarang saya nak sebut satu-satu mangkuk. Tuan-tuan fikir sendiri yang mana penuh, yang mana banyak. Kalau susun di mangkuk sama putih, kita punya syahadah okey lah. Solat kita okey tak agak-agak? Penuh ke tak penuh? Sikit lah Ustaz. Dia daripada penuh. Kalau 5 liter tu ada naik 2 liter gitulah. Zakat kita macam mana? Agak-agak. Ada lah. Jangan tak ada langsung. Puasa? Ada. Jangan tak ada Ustaz. Haji? Alhamdulillah dah 10 kali umrah. Amar makruf?
Macam ada tak jawab fikir 5 tahun lepas ada, aku suruh 5 tahun lepas dia cerita. Semalam dia cerita. Dia jarang-jarang buat. Tapi mangkuk ni kena penuhkan juga. Sebab dia bahagian dalam Islam. Jangan tumpukan pada satu perkara, satu bahagian tak tumpukan pada bahagian yang lain. Jangan gitu. Macam kita ada anak 10 tu bagi. Sikit-sikit tak apalah, jangan tumpu yang ini je bagi makan. Yang ni kau biar aku dulu. Tak lain. Bagi juga. Tapi yang paling jarang kita nak buat ialah nahi mungkar. Sebab itulah ada satu, kalau kemungkaran itu dilaksanakan oleh orang peribadi, maka kita peribadi pun boleh cegah dia. Peribadi yang buat. Tapi kalau kemungkaran itu dibuat oleh organisasi yang besar, terancang yang hebat, maka kita juga memerlukan organisasi yang terancang untuk membasmi dia. Gitu. Sebab itulah asalnya duduk dalam jamaah itu wajib. Sebab kita nak jalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sebab ada maksiat yang berlaku dengan peribadi itu je. Orang tu peribadilah. Peribadi ni misalnya apa? Katalah dia makan dalam bulan puasa, kan? Dia makan dalam puasa, dia seorang yang buat tu. Kita, kau ni apa? Jangan makan dalam puasa gini-gini. Cakap gitu betul. Sihat badan, dia makan saja. Marah kat dia. Tapi kalau kedai loteri, siapa berani pergi? Haji Mahjan pergi? Ni tutup, aku nak ni tutup, berani tak? Pergi lah kedai loteri tu. Sebab dia diberi lesen oleh satu badan yang bertanggungjawab. Jadi kita perlu membasmi cara yang begitu juga. Jadi berada dalam jamaah itu bukan kita yang bahas, tapi ketua kita yang buat. Kita cuma support dengan duit, dengan sokongan, maka kita mudah-mudahan terlepas. Sebab tu duduk dalam jamaah itu wajib. Jamaah yang mana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah yang amar ma'ruf saja masuk boleh, geng boleh, tapi tidak berada di situ sentiasa. Mesti ada jamaah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang saya nak sebut bukan nahi mungkar ni sebenarnya. 8 mangkuk ni, yang mangkuk yang ke-9 ialah jihad pada jalan Allah. Bersungguh-sungguh menyebarkan syariat Allah dengan cara yang ada pada masing-masing. Dengan kekuatan lah. Dengan amal akal fikiran lah. Dengan harta lah. Apa yang kita ada, keluarkan. Dengan kekuatan ilmu kita. Dengan kekuatan badan kita. Buat. Kalau dah ada, alhamdulillah. Tu cuba sebut balik mangkuk-mangkuknya. Mangkuk ayun bukan, ni mangkuk. Syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad. Ni kalau kita lihat dalam apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, mensyarahkan hadis yang saya biasa sebut, iaitu tentang pembahagian-pembahagian iman. Ada 60 cabang-cabang iman, 88 ni masuk dalam tu. Jadi kalau nak sempurna Islam, bukan setakat 8 ni, kata Ibnu Hajar, 60 kena sempurnakan, iaitu 60 cabang iman. Gitu. Ini 8 ni antaranya yang kena buat. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi antaranya mangkuk ni yang saya nak sebut kat sini ni, syahid dia haji tu je. Jadi jangan tak dipedulikan mangkuk haji, kesian dia. Tak kisah langsung nak daftar tak apa tak. Jadi kita alhamdulillah, anak-anak menantu kita ni umur semakin meningkat. Jangan ingat menantu kita umur 20, umur dia dah 40, 50 orang menantu kita. Betul tak? Agaknya lah. Ingat macam umur gitu-gitu, kena nasihatkan. Kau ni ada simpan tabung haji tak? Ada macam mana cerita? Wallahu alam. Sebab itu kewajipan 88 slot dalam Islam ini perlu diisi, jangan diabaikan salah satu daripadanya. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni sahabat. Kalau dia berkata, namanya atharus sahabah. Kalau hadis Nabi, kalau sahabat berkata athar. Ada juga ulama-ulama kata daripada Umar ke daripada sahabat pun disebut hadis juga. Tapi mudahnya athar lah. Ada kitab nama Atharus Sahabah. Apa Atharus Sahabah? Perkataan-perkataan daripada sahabat. Kalau hadis, perkataan-perkataan Nabi SAW. Antaranya apa yang disebutkan oleh Umar dalam kitab Al-Kabair ini. Dia kata apa? Disampaikan An-Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab. Ya, benar, riwayat itu datang juga dari Umar. Dari sana dikatakan, Umar katakan, aku ingin sekali mengirim
beberapa orang ke kota-kota untuk melihat orang-orang yang mempunyai bekalan kekayaan tetapi tidak menunaikan haji, agar mereka dikenakan jizyah, yakni cukai. Mereka itu bukanlah Muslim. Kan di zaman Umar, Islam apa ni daerah-daerah orang-orang yang bukan Islam ni jatuh ke tangan Islam kebanyakannya pada zaman Sayyidina Umar. Palestin pun jatuh di tangan Sayyidina Umar. Rom, Parsi, Mesir apa semua jatuh ke tangan Islam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi banyaklah Sayyidina Umar ini, antaranya dia hantar beberapa gubernur-gubernur ke tempat-tempat mereka, ke tempat-tempat yang jauh-jauh. Dia tak sempat pergi, dia hantar gubernur dia pergi. Antaranya kalau dekat Syam itu, siapa dia? Saya pun tak ingat lah. Muawiyah bin Abi Sufyan, tak silap saya. Dia hantar ke mana? Ke Syam dan sebagainya, untuk mengawal kawasan-kawasan itu sebagai gubernur. Muaz bin Jabal dan sebagainya dihantar tempat-tempat yang jauh. Kemudian apa yang dia buat? Dia kata, aku nak hantar semua tempat-tempat yang kaya-kaya ni kat kota-kota ni. Tengok dekat sana ada tak orang Islam yang kaya, yang hebat, boleh sampai ke Mekah kalau dia nak, dengan harta dia cukup ada, tapi dia tak pergi. Maka aku nak suruh mereka bayar jizyah, yakni cukai. Sebab mereka bukan Muslim. Di zaman itu orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah, yakni cukai. Siapa yang tak pergi haji, sedangkan dia ada duit cukup, tak nak pergi, enggan pergi, bukan tak boleh pergi, enggan pergi, maka dia dikenakan jizyah. Yang enggan pergi haji, kalau di zaman Umar tak pergi haji, kena cukai. Sebab apa kena cukai? Sebab mereka bukan lagi Muslim. Di zaman Sayyidina Abu Bakar diperangi orang-orang murtad, iaitu siapa? Orang-orang yang meninggalkan bayar zakat. Tetapi di zaman Sayyidina Umar diperangi juga, tak diperangi. Maksudnya diminta jizyah pada orang-orang yang tak nak pergi haji, sebab mereka pun diiktiraf sebagai dah keluar daripada Islam oleh Umar. Ni. Tapi tengok orangnya, bukan semua. Tengok orang yang mampu atau tidak. Hebat orang-orang yang tak mahu pergi haji ni. Dari itu, apabila dia punya hukuman yang hebat, ayah-ayah, ibu-ibu balik ni sekarang, ingatkan anak-anak yang sudah bekerja, simpan, daftarkan. Kalau ada kelebihan duit, anak-anak cucu kita daftarkan di seribu ni, daftarkan dulu. Tak apa, supaya akan datang orang-orang yang pergi Mekah ni muda-muda, tak macam dulu. Semua tua-tua, 70 pergi Mekah, 70 pergi Mekah, nak angkat batu pun tak kuat. Tapi sekarang umur belasan-belasan tahun pergi Mekah buat haji, tak belasan tak ada, 20, 30 pergi haji. Tapi sekurang-kurangnya kita sedang mengumpulkan kekuatan diri kita untuk pergi. Sekurang-kurangnya saya tak daftar lagi Ustaz, tapi saya nak kumpul 1,300 ni untuk apa? Ada kesungguhan itu, jangan sampai tak ada. Sebelum kita membeli barang yang bermewah-mewah. Tu ni. Wallahu a'lam. Bukan tak boleh tak mewah, mewah-mewah lah, sukatilah duit tuan-tuan, kan? Tapi ingatlah, kalau mati ni kak Yahudi Nasrani aku. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterangan dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu taala mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang aku beri kesihatan pada tubuhnya, aku beri kelapangan pada rezekinya selama 5 tahun, tetapi tidak juga berziarah kepadaku, maka benar-benar mereka orang-orang yang tertutup hatinya. Riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Dengar balik semula. Tapi dekat sini dia tak ada terjemahan dia, saya pun belum sempat. Kalau tengok dekat apa tu, e-book ke tu, tengok tuan-tuan buka ni, Iqtiraf Al-Kabair, ada buku dia, buku dia dekat internet ada, bahasa Arab dia. Nak beli tak ada, tak jumpa yang bahasa Arab, sebab ni semua terjemahan dia. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis qudsi. Nanti kita sebut lepas ni. Kita azan dulu. Tak payah minta maaf je. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan sedikit yang belum habis tadi.
Jadi keterangan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang dengan hadis ataupun dengan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala kata dalam hadis qudsi itu, orang yang aku beri kesihatan pada tubuhnya, dah sihat, dan aku beri kelapangan rezeki kepadanya selama 5 tahun. Agak-agak kita dah berapa tahun sihat? Sejak 5 tahun sihat. 5 tahun Allah bagi kesihatan. Dan 5 tahun rezekinya tak pernah jatuh. Dia punya perniagaan naik, hebat. Tapi langsung dia tak berkehendak untuk menyimpan hasrat untuk ke Mekah. Tak ada. Ni. Orang yang aku berikan kesihatan pada tubuhnya, aku berikan kelapangan pada rezekinya selama 5 tahun. Agak-agak cukup tak 5 tahun kita ni dah makan rezeki Allah dengan sedap? Kalau lebih 10 tahun, sendiri mau ingat. Kalau yang tak pergi haji, alhamdulillah, tepuk. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Yang belum pergi, daftar. Yang belum daftar, yang belum pergi, tunggulah kotanya. Jangan paksa tabung haji pula. Tetapi tidak menziarahi aku, maka benar-benar orang itu telah tertutup hatinya. Benar-benar orang itu telah tutup hati. Anak kita kerja dah berapa tahun anak kita kerja? Jangan sampai dah 5 tahun 1,300 pun belum bayar lagi, belum isi lagi. Taklah wajib 1,300 tu, tak. Tapi maksud itu sebagai tanda-tanda yang kita ni sangat hendak pergi. Itu. Tanya balik sekarang menantu kita, kau dah kerja berapa tahun dah? Dah 10 tahun dah bang. Dah naik peringkat juga ni, haji dah daftar apa? Tanya. Sebab ini perihal tentang kelengkapan agama mereka. Dalam satu riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan, ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata tiada seorang pun yang tidak berhaji dan tidak mengeluarkan zakat hartanya kecuali diminta mengembalikan seluruh kekayaannya pada saat menjelang kematiannya. Wah, macam mana agak-agak? Wallahu a'lam lah. Saat kematian itu Allah minta semua. Macam mana gaya minta tu tak tahu lah itu. Maka dalam keadaan sangat takut pada sakratul mautnya. Wallahu a'lam bissawab. Maka ada orang mengatakan pada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas kata, kalau orang yang diberikan kesempatan ke harta yang banyak untuk haji tapi tak haji, tunaikan zakat tak tunai, maka ketika saat kematiannya Allah akan minta semua harta ni. Maknanya kat sini dia akan nak datang semula, minta, ya Allah, aku nak datang semula ke dunia, aku nak buat haji, aku nak buat apa tu lagi, zakat, nak bayar zakat, aku nak buat haji. Orang beta pula pada Ibnu Abbas ni, wahai Ibnu Abbas, ayat tu kan ayat perihal itu kan perihal orang kafir, bukan kita orang Islam, kan? Maka Sayyidina Abbas kata, di dalam ayat Quran dah sebut dah dua perkara ini, zakat dan haji. Zakat, haji tak buat. Haji, zakat tak buat, dua-dua ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun. Jadi Ibnu Abbas ini mentakwilkan ayat ini. Ayat ini bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berilah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum salah seorang di antara kamu didatangi oleh kematian. Lalu orang yang mati itu akan berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau tidak menunda kematianku sehingga waktu yang dekat? Sekejap lagi Allah nak minta, bagilah masa sekejap ya Allah, aku nak hidup sejam, 2 jam lagi, 1 tahun ke 3 bulan ke, nak hidup sekejap lagi. Lalu aku akan bersedekah, fa asaddaqa, aku akan keluarkan zakat dan sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang-orang soleh. Maka Ibnu Abbas kata, orang soleh dekat sini maknanya ialah pergi haji. Ibnu Abbas hebat, orang tak nampak dia nampak. Kan? Orang tak nampak dia nampak. Apa makna soleh kat sini? Ibnu Abbas kata pergi haji, bukan amalan soleh yang biasa-biasa, tapi pergi haji. Maknanya orang yang tak zakat dengan tak pergi haji ni dosanya sama je. Wallahu a'lam. Jadi Ibnu Abbas ni sangat hebat.
dalam peperangan, dalam apa ni, dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada' tu, Hajjatul Wada' Rasulullah pada di situ, maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengambil orang-orang yang nak dimuliakan duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak berkhutbah, jadi orang-orang yang 313 yang masih hidup, tentera Badar yang dimuliakan letak ke depan. Ni orang-orang Badar. Kalau imam pun imam orang ahli Badar ni. Sebab ahli Badar ni memang tentera yang pertama dalam Islam, peperangan yang pertama. Yang lain-lain taklah, ni yang Badar ni. Dia bagi kemuliaan. Tiba-tiba ada ruang kosong. Rasulullah Sayyidina Umar panggil siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas duduk sini. Jadi orang-orang pun tengok, Ibnu Abbas budak-budak. Aku ni orang veteran. Bukan veteran lagi, apa nama dia? Apa tu nama dia? Orang aktivis. Gitu. Orang yang hebat ni, ini budak kecil di sini. Maka Sayyidina Umar kata, orang-orang yang lain, ahli-ahli Badar kata, wahai Umar, tak sesuai budak ni duduk sini. Kami ni aktivis yang hebat-hebat. Dia ni siapa ni budak ni Umar? Bukan Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Budak kecil kan? Dan tapi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, dia standing dengan kamu. Dia budak kecil kan? Dia standing dengan kamu. Kalau tak percaya, aku panggil dia. Panggil Ibnu Abbas, kumpul dengan ahli-ahli Badar. Tadi telah turun ayat Allah, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Tadilah masa 10 Hijrah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa yang kamu semua faham tentang ayat ni? Ditanya orang Badar. Apa tuan-tuan faham? Tuan-tuan kata ahli Badar semua. Saya Ibnu Abbas. Kan? Apa semua kamu faham? Maka Rumah berkata, Allah menyatakan kita kesyukuran kerana Allah telah memberikan kemenangan kepada kita. Islam masuk, seluruh manusia masuk Islam. Kita kena bersyukur, ucap tasbih, alhamdulillah, kena istighfar. Semua kata gitu. Apakah maknanya? Semua cakap macam tu. Last dipanggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, mari sini. Apa maknanya? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Dia kata, turunnya ayat ini menandakan bahawa Rasulullah akan wafat. Kan lain, jauh pergi. Ibnu Abbas kata, semua termenung. Oh, memang betul. Sebab dia ni pakar takwil. Kita pakar sewil gitu je. Pusing-pusing sendiri je, agak-agak gitu. Tapi Ibnu Abbas, dia pakar takwil betul. Sebab Rasulullah dah doakan dia, wa'alimhut ta'wil wahdina ila siratikal wahdihi ila siratikal mustaqim. Jadi ini kehebatan Ibnu Abbas. Jadi kalau budak-budak berada dekat depan, dia bangun cepat, duduk dekat depan, jangan dihalau-halau ke belakang. Kalau dia telah memais, duduk depan dia. Kita yang tua nak cepat ke depan. Ini kadang-kadang kita lambat, belakang. Biar di sini. Tarik dia rapat dengan kita. Ini budak-budak. Biar dia dengar majlis ilmu walaupun tidur, tak apa. Jadi muliakan mereka, mudah-mudahan mereka memuliakan kita, insya-Allah taala. Setakat itu dulu. Jadi tuan-tuan, saudara kita iaitu Haji Hamid sedang kritikal sakit jantung di hospital. Jadi mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu ni, kita duduk dalam tempat yang hebat ini, kita doakan Tuan Haji Hamid ini agar diberikan ketentuan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, insya-Allah, dan keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan keberkatan majlis ilmu ini ya Allah, dengan keberkatan kami berada di dalam tempat yang mulia ini ya Allah, kami bertawasul dengan segala kebaikan-kebaikan kami ini ya Allah, agar Engkau berikan keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan kepada sahabat kami Tuan Haji Hamid yang telah Engkau duga dengan kesakitan jantungnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuknya ya Allah, berikanlah kesihatan. Sesungguhnya Engkau lah yang memberikan kesakitan, dan Engkau jugalah yang memberikan ubatnya wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau tenangkan jiwanya, tenangkan jiwa keluarganya dan warisnya. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada keluarganya dan kepada Tuan Haji Hamid ini ya Allah, menerima ujianmu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dan jangan
Berikan kepada mereka satu ujian sehingga mereka putus asa dengan rahmat-Mu, wahai Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah juga keselamatan, kebaikan dan kesihatan kepada sahabat-sahabat kami yang berlepas ke tanah suci Mekah menunaikan fardu haji, sama ada di lautan, di daratan ataupun di udara. Daripada kalangan umat Muhammad seluruhnya, ya Allah, berikanlah kesempatan mereka menunaikan fardu haji dan kesihatan serta kesejahteraan dan kesempatan pulang semula ke tanah air ini, ya Allah. Bagi kami yang ditinggalkan di sini, yang belum menunaikan fardu haji dan belum sampai ke tanah suci, ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk kami sampai ke sana, ya Allah, sebelum kami dipanggil oleh-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.